sehingga 190. Okey, sebelum tu boleh dengar ke suara saya? Boleh. Boleh. Sekejap. Translation start. Ayat 187 kan Ustaz? Switch first address. Mark ayah. Alright. Okey, tak apa, insyaAllah. Cuma pun kita akan mulakan kelas kita pada malam ini, insyaAllah. So, kongsi skrin. Okey. Okey, harapnya semua boleh nampak dekat depan ni skrin, insyaAllah. Bagi sesiapa yang rasa macam segan nak cakap tu, boleh komen dekat ruangan chat tu. Okey, dah bersedia ke? Macam mana ke? Sebab saya pun tak tahu juga ni. Sama ada semua dah bersedia ke ataupun tidak ke kan? Dengar ke suara saya ataupun tidak. Okey, boleh cuba minta tolong komen dekat ruangan chat tu. Jelas. Suara dengar. Ustaz. Oh, okey. Alhamdulillah. Jelas Ustaz, jelas. Okey, alhamdulillah. So dengar suara saya. Alhamdulillah. Okey. Baik, insyaAllah malam ini kita akan mulakan. Sebelum tu saya nak tutup pintu sekejap. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, insyaAllah kita akan cubalah habiskan beberapa ayat pada malam ini. Harapnya dengan bacaan Al-Quran kita pada malam ini, kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ayat 187 daripada surah Al-Baqarah, muka surat 29 ya tuan-puan. Muka surat 29 insya-Allah. Okey. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Okey, baik, sekali lagi saya baca. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah pada part yang pertama daripada ayat ini, insya-Allah. Yang pertama sekali, pada perkataan uhilla, tuan-tuan dan puan, perkataan uhilla dekat sini, okey, ha itu adalah ha pedas, okey. Jadi kita kena baca dalam sikit, uhilla begitu, okey. Uhilla. Okey. Baik, kemudian yang kedua, uhilla lakum lailatas siyam. Okey, baik, dekat sini tuan-puan ada alif lam yang kita namakan sebagai alif lam syamsiyah. Okey, alif lam syamsiyah. Yang mana alif lam ini, okey, alif lam ini dia tidak dibunyikan. Dan yang akan disebut adalah perkataan selepasnya sahaja. Okey. Macam mana kita nak bezakan alif lam syamsiyah dengan alif lam qamariyah ini? Alif lam syamsiyah, kalau kita tengok dekat sini dia ada sabdu, okey. Jadi bacaan dia kita kena masukkan terus kepada perkataan yang ketiga ini. Okey, bacaan dia ialah uhilla lakum lailatas siyam. Okey, baik, macam tu cara bacaan dia. Bukan lailatal siyam. Okey, kurang tepat bacaan tu. Bacaan yang betul je ialah lailatas siyam. Macam tu. Okey, kita masukkan terus ta dekat sini, masukkan terus ke dalam huruf sad di sini. Okey. Okey, kita baca sekali lagi. Uhilla lakum lailatas siyam. Okey, macam tu ya. Alright. Kemudian sambungan tuan-tuan, dekat sini sama juga alif lam syamsiyah, okey. Jadi bacaan dia ialah lailatas siyamir rafath. Macam tu, okey. Baik, sekali lagi. Lailatas siyamir rafath. Alright. So kita kena masukkan mi dekat bawah ni terus masuk ke dalam huruf ra ini, okey. Jadi bunyi dia ialah
Lailatas siyamir rafath. Macam tu. Alright. Kemudian tuan-puan, ila nisaikum. Baik, dekat situ tak ada apa-apa hukum tajuk yang kita nak sentuhkan sangat. Baik, kita baca sekali lagi tuan-puan ayat ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Baik, sebelum kita pergi lebih lanjut tuan-puan, ada satu huruf dekat sini iaitu huruf tha. Huruf tha cara bacaan dia ialah dengan mengeluarkan lidah. Okey, mengeluarkan lidah. Cara bacaan tha ini berbeza dengan huruf sa, sin dekat sini. Okey, beza dengan huruf sin dekat sini. Kalau huruf tha kita kena keluarkan lidah. Okey, rafathu, rafathu, macam tu. Okey, kalau sin dekat sini kita kena baca macam biasa saja, sa. Okey, nisa, nisa, macam tu. Okey, jadi tuan-puan, huruf tha kita kena keluarkan lidah sikit. Okey, macam mana bacaan dia? Lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Okey, baik. Jadi bacaan dia macam tu ya. Alright. Okey, kita pergi pada part yang kedua insya-Allah. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Okey, sekali lagi. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, perkara pertama yang saya nak sentuh dekat sini ialah pada huruf nun dekat sini. Okey, huruf nun dekat sini. Atas nun ini ada sabdu. Okey, atas nun ada sabdu. Dan apakah hukum tajwid ketika mana nun ini ada sabdu? Hukumnya ialah wajibul gunnah. Hukumnya ialah wajibul gunnah. Jadi kita wajib dengung dua harakat. Okey, cara bacaan dia ialah hunna libasun. Sekali lagi, hunna libasun. Okey, cara bacaan dia macam tu. Okey, kalau cara bacaan yang kurang tepat ialah hunna libasun. Okey, itu kurang tepat ya tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tak ada dengung dekat huruf nun ini. Baik, cara bacaan yang betul ialah hunna libasun lakum. Macam tu. Alright. Kemudian yang kedua tuan-tuan, dekat sini libasun lakum. Okey, libasun lakum. Ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Tanwin bertemu dengan huruf lam di sini. Baik. Ada dua jenis tanwin tuan-puan. Kalau yang baris di hadapan. Yang pertama, tanwin berbentuk begini. Okey. Yang kedua, tanwin berbentuk begini. Okey. Yang kita namakan sebagai ini dinamakan sebagai 99 dan ini dinamakan sebagai 69. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah beza antara 99 dan juga 69? Kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa tanwin 69, maka bacaan dia jelas. Bacaan dia jelas. Kalau kita jumpa yang 99, maksudnya bacaan dia kita kena masukkan kepada huruf selepasnya. Contoh macam dekat dalam ayat ini, hunna libasul lakum. Macam tu. Kita kena masukkan tanwin ini, sun ini ke dalam huruf lam. Okey? Jadi bacaan dia ialah hunna libasul lakum. Macam tu. Okey, kita akan masukkan huruf tanwin tersebut ke dalam huruf lam tadi tu. Baik. Jadi itu adalah tanwin 99. Alright. Kita baca sekali lagi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Baik, tuan-tuan dan puan, dekat sini ada huruf mim mati. Ada huruf mim mati. Faedah dalam Rusam Osmani, tuan-tuan dan puan, apabila kita berjumpa dengan huruf mim ataupun nun yang mati dan dia ada tanda dekat atas ni. Ada tanda mati tersebut. Jadi bacaannya jelas. Sekali lagi saya ulang. Kaedah dalam Rusam Osmani yang Quran yang kita baca tuan-puan yang banyak sangat dia yang dijual dekat Malaysia ini, dia adalah Rusam Osmani dan kaedahnya tuan-puan bila mana kita berjumpa dengan mim ataupun nun mati dan di atasnya ada tanda, maka dia dibaca dengan jelas tuan-puan. Contohnya macam dalam ayat ini, lakum wa antum, macam tu. Okey, kita kena baca mim tu dengan jelas. Lakum wa antum libasun lahun, macam tu. Okey. Jadi kalau kita tak berjumpa ataupun kita dekat atas mim ini tiada tanda mati, maka tuan-puan kita kena baca dia dengan dengung. Okey, dengung sama ada dengung dua harakan ataupun dengung masukkan ataupun dengung yang kita masukkan dengung perkataan dengung separuh. Dengung separuh itu dalam ikhfa hakiki dengung separuh tu. Okey, baik. Okey, kita teruskan tuan-puan. Wa antum libasun lakum. Sekali lagi. Wa antum libasun lahun. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, pada huruf nun dekat sini. Okey, pada huruf nun dekat sini, nun ini mati. Nun itu mati. Tetapi kalau kita tengok dekat atas nun itu tuan-tuan, tiada tanda mati.
tiada tanda mati dekat atas ni. Baik, sama juga macam kaedah yang kita sebut sebelum ini. Kalau kita jumpa nun ataupun mim yang tidak ada tanda mati, maka kita kena baca dengan dengung 2 harakat. Contohnya macam dalam ayat ini tuan-puan. Wa antum libasul lahun. Kan? Kita kena masukkan huruf nun ini ke dalam huruf ta ini tadi. Okey? Bacaan dia ialah wa antum libasul lahun. Macam tu. Alright. Next, pada huruf mim ini tuan-puan ada tanda mati, jadi kita kena baca dengan jelas. Kemudian tuan-puan jumpa lagi tanwin 99. Jadi macam mana cara bacaan dia? Kita kena masukkan kepada huruf selepasnya. Okey? Wa antum libasul lahun. Okey, baik. Dan satu lagi tuan-puan, yang terakhir yang saya nak sentuh pada ayat ini ialah wa antum libasul lahun. Okey. Nun dekat belakang ini ada tanda sabdu. Okey, ada tanda sabdu. Baik. Jadi bacaan dia tuan-puan, kalau ada tanda sabdu, kita kena baca dengan macam ini. Lahun. Kita kena panjangkan sedikit huruf nun dekat belakang tu. Lahun. Okey, kita tak boleh baca lahun. Kan? Sebab apa? Sebab ada sabdu dekat belakang itu. Jadi kita kena panjangkan sedikit huruf nun tersebut. Okey. Jadi bacaan dia ialah libasul lahun. Macam tu. Okey, baik. Kita baca sekali lagi ayat ni. 2 harakat ke Ustaz? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Okey, baik. Macam tu cara bacaan dia. Masya-Allah. Alhamdulillah. Okey, baik. Next kita pergi kepada ayat yang seterusnya tuan-puan. Okey. Okey, saya nak tengok sampai mana kita berhenti. Okey, baik. Kita berhenti sampai anfusakum ya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Okey, baik. Kita berhenti sampai anfusakum dekat sini ya. Baik, sekali lagi. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Baik. Tuan-tuan dan puan, insya-Allah dalam ayat ini kita baca alima. Dekat sini tiada satu huruf pun yang panjang ya. Kita baca alima, tak boleh baca alima, tak boleh baca alima, tak boleh baca alima, tak boleh baca macam tu ya. Kita kena baca alimallah macam tu. Okey, baik, sekali lagi. Alimallah. Alright. Alimallahu annakum. Baik, sekali lagi tuan-puan, kita berjumpa dengan huruf nun sabdu. Tuan-tuan dan puan, kalau berjumpa dengan huruf nun ataupun mim bersabdu, jadi kita kena baca dengung 2 harakat. Kita kena baca dengung 2 harakat. Kerana apa? Hukumnya adalah wajibul gunnah. Okey, kita kena baca dengung 2 harakat. Okey, annakum macam tu. Okey, bacaan yang kurang tepat ialah annakum. Itu kurang tepat sebab tak ada dengung 2 harakat pada huruf nun tadi tu. Baik, cara bacaan yang betul ialah alimallahu annakum. Kita kena dengung sedikit tuan-puan pada huruf nun ini. Baik. Kemudian kuntum. Baik. Sebelum tu tuan-puan, mim ada tanda mati dekat atas sini. Jadi bacaan dia dengan jelas. Kemudian ada huruf nun dekat sini tuan-puan. Ada huruf nun dekat sini. Mati tapi tiada tanda mati dekat atas ni. Tiada tanda mati dekat atas ni. Jadi bacaan dia macam mana tuan-puan? Bacaan dia ialah dengan dengung 2 harakat. Baik, kita baca sekali lagi. Alimallahu annakum kuntum. Macam tu ya. Kita baca kuntum dengan 2 harakat dekat huruf nun ni tadi. Dan seolah-olahnya kita memasukkan sedikit pada huruf ta tadi tu. Baik. Kemudian mim mati sekali lagi tuan-puan ada tanda mati, jadi kita kena baca dengan jelas. Alright. Perkataan yang seterusnya ialah takhtanun. Takhtanuna. Takhtanuna. Baik, tuan-tuan dan puan, pada huruf kha di sini, kha kita kena baca dengan makhraj yang betul, iaitulah takhtanuna anfusakum. Baik. Tuan-tuan dan puan, kita tak boleh baca tahtanu, kurang tepat. Satu lagi tahtanu, kurang tepat. Okey, bacaan yang betul ialah takhtanuna anfusakum. Macam tu ya. Alright. Baik, kita baca sekali lagi ayat ni. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Baik. Kemudian tuan-puan dekat sini, sebelum kita pergi kepada ayat seterusnya, nun mati tetapi tiada tanda dekat atas ni. Okey, tiada tanda. Jadi kita kena baca dengan dengung 2 harakat serta memasukkan sedikit pada huruf seterusnya.
iaitu huruf fa. Anfusakum. Baik, macam tu ya. Alright. Next tuan-puan, kita sambung. Fataba alaikum wa afa ankum. Sekali lagi. Fataba alaikum wa afa ankum. Baik, tuan-tuan dan puan. Fataba. Dekat sini ada mad asli ya tuan-puan. Mad asli, jadi kita kena baca panjang 2 harakat. Bacaan dia ialah fataba. Macam tu. Tak boleh baca fataba alaikum. Tak boleh baca fataba alaikum. Cara bacaan yang betul ialah fataba alaikum. Macam tu ya. Alright. Baik, tuan-puan. Next, alaikum dekat sini ada madlin dekat sini ya. Alaikum. Okey, alaikum. Okey, bukan alaikum. Kan? Bukan alaikum, bukan bukan alikum. Bukan, salah macam tu ya. Bacaan yang betul ialah alaikum. Sekali lagi, alaikum. Okey. Fataba alaikum. Macam tu ya. Alright, next. Mim mati, tuan-puan, ada tanda mati dekat atas ni. Jadi kita baca dengan jelas. Kita baca dengan jelas. Fataba alaikum wa afa. Macam tu. Okay, sekali lagi. Fataba alaikum wa afa ankum. Baik. Kemudian tuan-puan, next pada huruf nun dekat sini mati, tapi tiada tanda mati dekat atas ni ya. Tiada tanda mati dekat atas ni. Right. Wa'afa ankum. Wa'afa ankum. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, dekat nun dekat sini kita kena baca dengung 2 harakat serta memasukkan sedikit pada huruf kaf ini. Okey, masukkan sedikit pada huruf kaf ini. Wa'afa ankum. Macam tu cara bacaan dia. Alright. Baik. Kita baca sekali lagi tuan-tuan dan puan. Ayat ini. Fataba alaikum wa afa ankum. Okey, baik. Jadi cara bacaan dia macam tu ya. Alright. Okey, next tuan-puan, ayat seterusnya. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekali lagi. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Macam tu ya. Alright. Tuan-tuan dan puan, fal'ana ba. Fal'ana dekat sini. Fal'ana, kita tak boleh baca fal'ana, tak boleh baca fal'ana, tak boleh macam tu ya. Kita kena baca fal'ana. Sekali lagi. Fal'ana. Okay, next. Bashiruhunna. Bashiruhunna. Perhatikan ketika mana saya baca nun dekat sini, saya dengungkan sedikit 2 harakat tuan-puan. Bashiruhunna. Okey. Bacaan yang kurang tepat ialah bashiruhunna wabtaghu. Dia terus sahaja nun tadi tu. Itu bacaan yang kurang tepat. Okey. Bacaan yang sebenar ialah bashiruhunna wabtaghu. Macam tu ya. Kita kena baca dengung sedikit pada huruf nun ini. Sebab apa? Sebab dia ada sabdu dekat atas ni dan hukum tajwidnya ialah wajibul gunnah. Alright. Bashiruhunna wabtaghu. Baik, next tuan-puan. Pada huruf ba dekat sini. Pada huruf ba. Apakah hukum tajwid pada huruf ba ini? Hukumnya ialah iqlab. Ya, ke iqlab. Hukumnya ialah qalqalah, bukan iqlab ya, bukan iqlab. Okay? Tetapi hukumnya ialah qalqalah. Dan bagaimana cara bacaan qalqalah tuan-puan? Cara bacaan qalqalah ialah kita kena lantunkan sedikit huruf tersebut. Macam mana cara bacaan dia? Wabtaghu. Macam tu. Okey, sekali lagi. Wabtaghu. Okey, kita tak boleh baca wabtaghu. Tak boleh baca wabtaghu. Okey, kita kena baca wabtaghu. Itu apa yang guru saya ajarkan. Iaitulah ketika mana kita nak baca huruf qalqalah, kita kena sebutkan ba itu wab. Okey, wab. Kita kena sebutkan ba dekat belakang itu. Kita tak boleh tahan huruf ba tadi itu. Sebab apa? Sebab dia adalah huruf qalqalah. Baik, kita sekali lagi. Wabtaghu. Macam tu ya. Alright, baik. Next. Ma kataballahu lakum. Okey, baik. Dekat sini saya nak tekankan kepada tuan-tuan. Kadang-kadang kita ada tersilap baca. Kita baca macam mana? Kataballah. Kadang-kadang ada orang yang baca macam tu. Kataballahu lakum.
dia tebalkan pada huruf ba ini. Jadi bacaan itu betul ataupun salah? Bacaan itu kurang tepat tuan-puan. Kenapa? Kerana ba itu bukan huruf yang tebal. Okay, kita tak boleh tebalkan pada huruf ba tadi tu. Kita tak boleh baca dia kata ballah, tak boleh baca macam tu. Kita kena baca kata ballah macam tu ya. Kita kena baca kata ballah. Ba di atas ba, dan bila berjumpa dengan perkataan Allah dekat belakang ini, jadi kita baca ba. Ballah macam tu. Alright. Okay. Kita try sekali lagi baca. Ma kataballahu lakum. Sekali lagi. Ma kataballahu lakum. Okay, baik. Kita tak boleh tebalkan pada huruf ba tadi tu. Dapat tuan-puan? InsyaAllah. Baik. Next kita ulang balik semula ayat ini. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ. Baik. Next tuan-puan. Okay. Oh, boleh padam. Sekarang tak boleh padam. Alright, dah boleh padam dah. Okay. Yatabayyana lakumul haytul abdha. Okay, baik. Ayat ni panjang sikit. Saya baca daripada mushaf insya-Allah. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Baik, saya baca sekali lagi. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Okey, baik, bacaan dia macam tu ya. Alright, baik, kita pecahkan tuan-puan ayat ini. Yang pertama, wakulu washrabu. Okey, baik. Wakulu. Tuan-tuan dekat sini kita tak boleh baca tebal. Wakulu. Tak boleh ya. Kita kena baca wakulu. Wakulu. Itu. Okey. Washrabu. Okey, baik. Tuan-tuan puan, dekat perkataan washrabu ini kadang-kadang ada orang yang dia tertukar shin dan juga sin. Okey, kadang-kadang dia baca wasrabu. Kan? Bila jumpa dengan huruf sin dia baca shin pula. Okey. Biasanya perkataan ini kadang-kadang tertukar, okay? Bagi sesiapa yang tak biasa baca, jadi dia boleh tertukar. Bacaan yang sebenarnya tuan-puan ialah washrabu. Sekali lagi, washrabu, bukan wasrabu ya tuan-puan. Washrabu macam tu, okey? Wa kulu washrabu hatta yatabayyana. Sekali lagi. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ. Okay, baik. Sekali lagi tuan-puan, pada huruf ha ini, kita kena baca dia dengan ha yang pedas. Bacaan ha yang pedas. Jadi bacaan dia adalah hatta. Sekali lagi. Hatta. Baik, kemudian yatabayyana. Yatabayyana. Okey, tak ada apa-apa dekat situ. Okey, kita terus sahaja. Lakumul khaytul abyad. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, dekat perkataan khaytu dekat sini, khaytu, okey, kita kena bezakan perkataan ta dekat sini, okey, saya luar sikit, okey. Akan dekat sini, kita kena bezakan huruf ta dan juga huruf ta. Okey, kita kena bezakan ta dan juga huruf ta. Macam mana cara bacaan huruf ta? Kalau bacaan huruf ta pada perkataan ini, kita baca dia dengan al-khaytu. Sekali lagi, al-khaytu. Okey, dia tebal sedikit. Tapi kalau baca huruf ta macam mana? Al-khaytu. Itu bacaan yang kurang tebal. Kadang-kadang ada juga yang kita tersilap baca. Kadang-kadang saya pun tersilap baca juga. Iaitulah kita baca al-khaytu. Macam tu, alright? Jadi bacaan yang sebenar ialah al-khaytu. Okey, baik. Next. Dekat sini tuan-tuan sama juga huruf qalqala. Qalqala. Alright. Al-abyad. Okay. Al-abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Alright. Lain tak ada apa dah dekat sini. Khayti. Sama juga dekat sini. Maklin. Kita tak boleh baca dia khaytil. Tak boleh baca macam tu. Kita kena baca khaytil aswadi minal fajr. Aswadi minal fajr. Okay, baik tuan-puan. Pada perkataan ini saya nak sentuhkan sedikit pada tuan-puan. Ketika mana kita nak berhenti pada huruf ada dua, okey, yang ada mati sebelum pada huruf terakhir ini. Okey, kita baca dia minal fajr. Okey. Macam mana cara bacaan dia? Adakah kita baca fajr ataupun kita baca fajr? Okey, ada dua bacaan. Yang pertama fajr, yang kedua fajr. Macam tu, okey. Seolah-olahnya kita sebut juga huruf ra dekat belakang itu. Jadi mana satu yang betul tuan-puan?
yang betul ialah pada yang ada huruf ra dekat belakang itu. Bacaan dia ialah Minal fajr. minal fajr. Minal fajr. Okey, cara bacaan dia macam tu. Alright. Jadi kita kena Minal sebutkan juga fajr. huruf ra dekat belakang ini. Sebab apa? Sebab kalau kita tak sebutkan huruf ra ini tuan-puan, seolah-olahnya ra ini tiada. Seolah-olahnya fa dan jim sahaja dekat situ. Okey. Jadi kita kena baca juga, kita kena bunyikan juga huruf ra dekat belakang itu kalau kita berhentikan perkataan al-fajri dekat sini. Alright. Jadi bacaan dia ialah minal fajr. Alright. Baik, kita baca ayat ini. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Alright, bacaan dia macam tu Okey, baik. Kemudian kita sambung. Thumma atimmus siyama ilal lail. Sekali lagi. Thumma atimmus siyama ilal lail. Alright, tuan-puan. Pada huruf mim dekat sini ada tanda sabdu. Ada tanda sabdu. Jadi hukumnya ialah wajibul gunnah. Hukumnya ialah wajibul gunnah. Jadi kita kena baca dengung dua harakat. Macam mana bacaan dia? Thumma. Macam tu Sekali lagi. Thumma. Alright. Jadi kita kena baca dengung dua harakat dekat perkataan thumma ini. Dan juga tuan-puan ada satu lagi dekat sini. Okey, mim bersabdu juga dekat situ. Jadi sama juga kita kena baca dengan dengung dua harakat. Okey, jadi bacaan macam mana? Thumma atimmus siyam. Okey, sekali lagi. Thumma atimmus siyam. Alright. Kemudian di sini tuan-puan ilal lail. Alright. Ilal lail. Okey. Macam mana cara nak baca dia? Kita kena baca dengan ilal lail. Okey, kita tak boleh baca dia dengan ilal lail. Tak boleh Mungkin ada setengah daripada sahabat-sahabat kita yang baru balik daripada negara Arab contohnya. Biasanya kalau orang Arab dia akan sebut macam tu je. Al-lail, lail kan? Ghair. Khair insya-Allah kan? Tetapi dalam bacaan Al-Quran tuan-tuan, kita tak boleh baca macam tu. Sebab apa? Sebab bacaan dia tu kita kena baca dengan betul-betul jelas. Ilal lail. Macam tu, alright? Tak boleh baca lail, tak boleh baca macam tu Alright, jom kita baca sekali lagi ayat ni sampai habis. Thumma atimmus siyama ilal lail. Alright. Okay. Wa antum aakifuna fil masajid. Alright. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Sekali lagi. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. Alright, tuan-tuan. Dekat sini hunna nun sabdu wajibul gunnah, kena dengung dua harakat. Jadi bacaan dia ialah wala tubashiruhun. Macam tu. Alright. Sekali lagi. Wala tubashiruhun wa antum. Okey. Next yang kedua tuan-puan, nun dekat sini mati tetapi tiada tanda mati dekat atas ni. Okey, tetapi tiada tanda mati dekat atas ni. Alright. Jadi kita kena baca dengan dua harakat serta memasukkan huruf nun tersebut ke dalam huruf ta. Okey, jadi bacaan dia macam mana? Wa antum. Okey, sekali lagi. Wa antum. Alright. Okey, kita baca daripada awal. Wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Baik, tuan-tuan dekat sini ada huruf mim mati dan mim ada tanda tuan-tuan, mim ada tanda. Jadi kembali kepada kaedah, kalau mim ataupun nun mati yang ada tanda, maka kita kena baca dengan jelas. Kita kena baca dengan jelas. Sekali lagi saya bacakan. Wa antum aakifuna fil masajid. Sekali lagi. Wa antum aakifuna fil masajid. Alright. Okey, baik. Tuan-puan dekat sini. Okey. Dekat alif lam sini tuan-puan. Alif lam, kita namakan dia sebagai alif lam qamariyah. Okey, alif lam qamariyah. Jadi bacaan alif lam qamariyah ini ialah kita kena baca mati pada huruf lam ini. Okey, kita kena baca mati pada huruf lam ini. Okey, kalau perhatikan macam mana cara bacaan dia?
Fil masajid. Kita kena bunyikan, kita kena matikan pada huruf lam tersebut. Jadi bacaan dia ialah fil masajid. Macam tu ya. Alright. Kemudian dal asalnya huruf baris bawah. Asal huruf dal ini berbaris bawah. Tetapi sebab kita berhentikan dia, jadi kita kena matikan huruf dal ini. Alright. Dan huruf dal ini adalah huruf qalqalah. Jadi kalau kita berhentikan huruf dal ini, kita kena lantunkan sedikit pada huruf dal tersebut. Macam mana bacaannya? Fil masajid. Macam tu ya. Sekali lagi. Fil masajid. Baik, Alhamdulillah. Okay. Next, kita baca ayat seterusnya. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Sekali lagi. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Baik. Perempuan dekat sini ada apa yang kita nak sentuh sangat. Okay. Baik, kita try tengok macam mana cara bacaan yang betul daripada ayat ini. Baik. Tilka, perempuan, tilka dekat sini. Okey. Bacaan tilka, perempuan, lam bukan huruf qalqalah. Lam bukan huruf qalqalah. Jadi bacaan dia tak boleh kita baca tilka. Kadang-kadang kita ada dengar orang baca alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi bacaan itu kurang tepat tuan-tuan. Sebab huruf lam bukan huruf qalqalah. Jadi tiada lantunan pada huruf lam. Jadi macam mana cara bacaan yang benar? Tilka. Sekali lagi, tilka. Macam tu. Okey, tak boleh lantunkan pada huruf lam tersebut. Okey. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Baik. Tuan-tuan dekat sini ini baru huruf qalqalah tuan-tuan. Qaf. Okey. Qaf mati, jadi kita kena lantunkan huruf qaf tersebut. Bacaan dia ialah taqrabuha. Baik, sekali lagi. Taqrabuha. Kita kena lantunkan pada huruf qaf tersebut. Okey. Baik. Sekali lagi kita baca ayat ini. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Baik, macam tu ya. Alright. Okey, baik. Next, kita habiskan terus ayat ini. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Okey, baik sekali lagi. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Alright. Okey, baik tuan-puan. Okey, baik. Kadzalika, huruf zal dekat sini kita kena keluarkan lidah sedikit ya. Kita kena keluarkan lidah sedikit. Kadzalika, sekali lagi. Kadzalika. Baik. Kemudian pada perkataan yubayyinu dekat sini tuan-puan, kita kena baca dia dengan jelas semua sekali huruf-hurufnya. Macam mana cara bacaan dia? Yubayyinu, yubayyinu, macam tu, alright? Okey, baik. Kita baca ayat ini. Kadzalika yubayyinullahu ayatih. Macam tu, Okey, baik. Sekali lagi kita baca. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Okey, baik. Sekali lagi tuan-puan, kita berjumpa dengan huruf nun. Okey, maaf. Kita berjumpa dengan huruf nun yang bersabdu. Jadi hukum bacaan dia ialah wajibul gunnah. Wajibul gunnah, wajib dengung. Jadi kita kena baca dengung dua harakat tuan-puan. Kita kena baca dengung dua harakat. Jadi cara bacaan dia ialah linnas. Sekali lagi, linnas. Okey, jadi cara bacaan dia macam tu. Okey, kita kena baca dengung dua harakat. Baik, kemudian next. La'allahum. Dekat mim ni tuan-puan, mim mati ada tanda dekat belakang ini. Jadi kita kena baca dengan jelas. Macam mana bacaan dia? La'allahum yattaqun. Sekali lagi. La'allahum yattaqun. Okey, baik. Tuan-tuan, belakang sekali ini, hukum tajwid dia apa? Hukum tajwid dia ialah mad alif lis sukun. Jadi boleh baca 2, 4 ataupun 6. 2, 4 ataupun 6 harakat. La'allahum yattaqun. La'allahum yattaqun. La'allahum yattaqun. Boleh, kita boleh pilih 2, 4 ataupun 6 harakat dekat belakang ini ya. Okey, baik. Jadi itu hujung ayat ni. Kita ulang sekali kita tuan-puan. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Boleh insya-Allah.
Okey, baik, insya-Allah boleh. Wah. Saya tak dapat nak dengar feedback tuan-puan ya. Sebab mic tak dibuka. Okey, tak apa, insya-Allah kita akan terus baca lagi satu ayat insya-Allah sebelum kita tutup. Okey, kita teruskan dengan ayat yang ke-188 insya-Allah. Okey, baik. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Okey, baik, sekali lagi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Okey, baik tuan-puan. Wala. Okey, macam biasa la dekat lam ni ada alif. Okey, jadi bacaan dia ialah mad asli, kita baca dia dengan harakat. Wala ta'kulu. Okey, bukan wala ta'kulu. Tak boleh macam-macam tu ya. Kita kena macam-macam macam ni. Wala ta'kulu. Okey, sekali lagi. Wala ta'kulu. Baik, yang kedua tuan-puan iaitu pada hamzah dekat sini. Okey, pada hamzah dekat sini. Wala ta'kulu, hamzah kalau mati bacaan dia ialah ta'kulu. Okey, seolah-olahnya kita baca kalau dalam bahasa Melayu saya tuliskan dekat sini T-A, dia ada apostrophe dekat sini kan. Apostrophe ke? Apostrophe kan, ataupun lebih kurang macam T-A hampir-hampir nak K. Ta'kulu, okey, ta'kulu. Okey. Dia bukan bacaan dia ta'kulu kan. Kalau ta'kulu tu ada setengah orang dia buat macam ni. Kan ta'kulu. Okey. Kita bukan baca dia ta'kulu ya tuan-puan. Kita baca dia ta'kulu. Ta'kulu. Okey. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Baik. Tuan-tuan dan puan, macam biasa bila mana kita berjumpa dengan mim ataupun nun yang mati, ada tanda dekat atas ni, jadi bacaan dia ialah jelas. Wala ta'kulu amwalakum. Dan sekarang ni kita jumpa dengan mim yang mati tuan-puan, tetapi tiada tanda dekat atas ni. Okey, tiada tanda dekat atas ni. Alright. Jadi bacaan dia macam mana tuan-puan? Bacaan dia kita kena baca dengan dengung dua harakat. Okey, bacaan dia kita kena baca dengan dengung dua harakat. Okey. Jadi bacaan dia macam ni. Amwalakum bainakum. Okey, sekali lagi. Amwalakum bainakum. Macam tu ya. Apa hukum tajwid dia tuan-puan dekat sini? Okey. Mim mati bertemu dengan huruf ba dekat sini. Hukum tajwid dia ialah ikhfa syafawi. Okey. Ikhfa syafawi. Betul ke ikhfa syafawi? Yes, of course. Betul. Okey. Kita dah belajar ini minggu lepas, 2 minggu lepas kalau tak silap. Okey, kita belajar ikhfa syafawi. Bila mana mim mati bertemu dengan huruf ba sahaja. Mim mati bertemu dengan huruf ba, jadi hukum dia ialah ikhfa syafawi. Dan bagaimana cara bacaan ikhfa syafawi tuan-puan? Cara bacaan dia ialah dengan dengung dua harakat. Okey. Kita baca sekali lagi. Amwalakum bainakum. Baik. Yang kedua tuan-puan, mim dekat sini sama juga, mim ini mati tetapi tiada tanda mati dekat atas ni. Jadi kita sama juga, kita kena baca dengung dua harakat. Bainakum bil batil. Okey. Bainakum bil batil. Okey, baik. Kita kena baca dengung dua harakat pada huruf mim tadi tu sebab dia adalah ikhfa syafawi, ataupun lebih senang kalau kita nak tahu mim ini mati tapi tiada tanda mati dekat atas ni. Alright? Okey. Baik. Next tuan-puan. Bil batil, macam biasa huruf ta kita kena bezakan dengan huruf ta tadi tu. Okey, kalau huruf ta kita kena baca dia dengan tebal sedikit ya. Okey, baik, kita baca sekali lagi ayat ni. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Sekali lagi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai. Alhamdulillah. Okey, jom kita teruskan tuan-tuan dengan ayat seterusnya. Okey, baik. Kita baca sampai sini ya. Wa tudlu biha ilal hukam. Sekali lagi. Wa tudlu biha ilal hukam. Okey, baik. Yang pertama tuan-tuan dan puan, pada huruf dal di sini, huruf dal adalah huruf qalqalah. Jadi kalau dal mati kita kena baca dengan lantun sedikit. Macam mana cara bacaan dia? Wa tudlu biha wa tudlu biha. Okey, baik. Kemudian ilal hukam.
Alif lam qamariyah dekat sini tuan-puan kena baca jelas pada lam tadi tu. Wa tudlu biha ilal hukam. Macam tu ya. Wa tudlu biha ilal hukam. Okay, baik. Next tuan-puan. Okay, kita baca sampai sini insya-Allah. Wa antum. Oh, boleh baca habis ya. Okay, baik. Wa antum ta'lamun. Okeylah sekali tu. Okey, kita baca. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Sekali lagi. Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Okay, baik. Okey. Pada perkataan ini tuan-puan, litakulu. Okey. Sama juga pada hamzah ini tuan-puan, kita kena baca litakulu. Okey, bukan litakulu. Okey, kadang-kadang ada orang baca litakulu. Bacaan itu kurang tepat tuan-puan. Jadi bacaan yang sebenar ialah litakulu. Sekali lagi, litakulu. Okey. Litakulu fariqam min amwalin nas. Okey, baik. Fariqan, dekat sini ada tanwin ya tuan-puan. Dekat sini ada tanwin. Okey. Kaedah sekali lagi, satu lagi kaedah yang saya nak kongsikan kepada tuan-puan, kalau dalam Rasam Osman ni kita jumpa dengan huruf tanwin yang mana barisnya tidak sekata, okey. Yang kedua barisnya sekata. Apa beza antara dua-dua ini tuan-puan? Kalau kita jumpa dengan yang tanwin tidak sekata ini, jadi kita kena baca dengan dengung ataupun memasukkan huruf tanwin memasukkan tanwin tersebut pada huruf selepasnya. Kalau dalam kes ayat ini fariqam min. Okey, fariqam min. Kita kena baca tanwin ini, kita kena masukkan pada huruf mim ini tuan-puan ya. Okey. Kalau andai kata kita jumpa dengan tanwin tetapi dia satu baris sahaja. Satu baris maksudnya sama rata. Dia tak ada satu dekat sini, satu dekat sini. Dia sama macam ni. Okey. Jadi bacaan dia ialah jelas. Kalau macam ni jelas. Okey, kalau macam ni dia dengung. Okey. Macam tu je dahulu. Okey, kita nak ajar macam tu je dahulu. Biar senang nanti bila jumpa saja tanwin ini nak baca jelas ke ataupun nak baca. Okay. Kita tengok saja pada urutan tanwin tersebut. Kalau dia sama rata, jadi kita kena baca dengan jelas. Kalau dia tak sama rata, jadi kita kena baca dengan dengung. Okey. Dalam kes ayat ini bacaan dia ialah litakulu fariqam min amwalin nas. Macam tu ya. Kita kena baca ini dengan dengung. Sebab apa? Sebab dia tak sama rata dekat situ. Okey, baik. Min amwalin nas. Okey, baik. Pada huruf sini tuan-puan, pada huruf nun ini ada tanda mati dekat atas ni. Jadi kita kena baca dengan jelas. Min amwalin nas. Okey, sekali lagi. Min amwalin nas. Okey, baik. Kemudian mim ini ada tanda mati juga, sama juga, jelas juga. Amwalin nas. Kemudian nun dekat sini tuan-puan, wajibul gunnah, kena baca dengung dua harakat. Jadi bacaan dia ialah min amwalin nas. Macam tu ya. Okey, baik. Next, bil ismi. Baik, bil ismi. Kalau tadi tuan-puan, kita berjumpa dengan huruf sa, tetapi sa itu berbaris. Jadi bacaan dia ialah dengan keluarkan lidah. Kalau sa ini mati, adakah kita nak baca dengan keluar lidah ataupun tidak? Okey, kalau sa ini mati, sama juga tuan-puan, kita kena keluarkan lidah. Okey, bacaan dia macam mana? Bil ismi. Saya baca bil ismi. Macam tu. Kita kena keluarkan juga lidah kita bila mana kita baca huruf sa ini walaupun dia mati. Okey, bil ismi. Okey. Wa antum ta'lamun. Okey. Sekali lagi, wa antum ta'lamun. Sama juga tuan-puan, dekat sini ada nun mati tapi tiada tanda mati dekat atas ni, jadi kena baca dengan dengung. Okey, kena baca dengan dengung. Wa antum. Okey, berbeza dengan mim dekat belakang ini, ada tanda mati dekat belakang ini, jadi kita kena baca dengan jelas. Wa antum ta'lamun. Wa antum ta'lamun. Kita tak baca wa antum ta'lamun. Itu bacaan yang kurang tepat. Sebab apa? Sebab kita kena baca mim mati ini tadi dengan jelas. Okey, baik. Kita baca sekali lagi ayat ini.
Litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Okey, baik. Alhamdulillah. Okey, selesai ayat yang ke-188 insya-Allah. Okey, baik. Okey, baik. Alhamdulillah tuan-tuan. Selesai kelas kita pada malam ini. Okey. Sekejap sangat ya tuan-tuan, sekejap sangat sebab yalah tadi kita ada tarawih tadi tu, mungkin kita tak sempat baca apa tu, tak sempat untuk join kelas ni awal-awal ya. Tapi tak apa, insya-Allah kita tamatkan dahulu kelas pada malam ini ya. Sebab apa? Sebab yalah esok pun nak sahur lagi ya. Jadi kita kena bagi peluang kepada tuan-puan untuk berehat awal insya-Allah. Okey. Baik tuan-puan, jadi kita tutup majlis kita ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimil azim sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, baik. Tuan-tuan jangan lupa niat puasa